Assalamualaikum dan selamat kita bertemu lagi dalam ruang Cik Mat Kata. Topik yang Cik Mat nak cerita pada ini mungkin merupakan topik tambahan kepada apa yang Cik Mat telah ceritakan sebelum ini. Okey, jadi topiknya ialah jangan bimbang pelaburan anda dijamin. Kerana apa? Kerana mereka kata ianya syariah compliance. Jadi kita nak tahu kod mana dia katakan pelaburan ini boleh jamin keuntungan hanya semata-mata kerana ianya syariah compliance. Adakah ia betul? Okey, jadi persoalan tadi itu yang Cik Mat tanya itu, adakah syariah compliance menjamin keuntungan? Jawapannya agak-agaknya apa? Semestinya jawapannya ialah tidak. Okey, mungkin ada yang tidak bersetuju, tapi inilah hakikatnya. Syariah compliance semata-mata tidak menjamin keuntungan. Okey, hanya bila kita ditawarkan pelaburan dan mereka kata jangan bimbang, ianya syariah compliance, ianya tidak semata-mata boleh menjamin keuntungan hanya dengan mengatakan ianya syariah compliance. Kena tengok perniagaan tu ditadbir urus macam mana, oleh siapa, dan adakah perniagaan tadi tu perniagaan yang boleh menguntungkan, dan adakah ianya ditadbir urus dengan betul, dengan cara perniagaan yang betul. Okey, jadi bila sebut syariah compliance, apa maksudnya? Maksudnya syarikat terbabit atau perniagaan terbabit patuh syariah dan mereka berjaya melepasi kaedah penyaringan syariah untuk mendapatkan status saham ataupun aktiviti patuh syariah tersebut. Sebuah syarikat haruslah lulus dalam beberapa perkara pokok dalam aktiviti teras mereka. Maknanya aktiviti mereka ni tidak boleh, satu, perkhidmatan tidak berasaskan riba. Maknanya kalau ada buat pinjaman, sama ada mereka menawarkan pinjaman ataupun mereka membuat pinjaman, tidak boleh ada aspek riba. Pembiayaan samalah juga dengan pinjaman itu, tidak boleh ada aspek riba itu. Maknanya mereka kena pastikan pinjaman ataupun produk mereka tadi itu tidak ada aspek riba. Dan seterusnya judi. Pastikan tidak ada elemen-elemen judi dalam produk itu. Maknanya benda ni mestilah benda yang jelas, tidak dengan dikatakan garar yang tidak sah tadi itu, yang tidak jelas tadi itu. Okey, dan seterusnya produk itu sendiri tidak boleh produk yang semestinya produk yang tidak halal, contoh minuman keras, makanan-makanan yang haram ya, dari segi syarak, rokok pun tak boleh ya, itu menjurus kepada produk yang tidak halal tadi itu. Dan aktiviti yang hiburan, yang mengkhayalkan, yang menyebabkan kita kusyuk dan hilang fokus kepada keduniaan lebih kepada keduniaan tadi. Dan aktiviti lain yang dianggap tidak syariah lah, yang lain-lain tadi itu, apa aktiviti yang jika sekiranya mereka aktiviti yang tidak syariah, maka mesti dijauhilah ya. Jadi penasihat syariah ni mempunyai kelas masing-masing. Ada penasihat syariah in-house, maknanya mereka melantik mereka-mereka yang arif tentang syariah tadi itu untuk memastikan tadbir urus perniagaan, perjalanan perniagaan, produk perniagaan tadi itu melepasi tahap saringan untuk dikatakan sebagai patuh syariah tadi itu. Ya, sebab dia ada saringan-saringan dia. Ya, itu nanti kita lebih lanjutlah topik seterusnya. Dan tadi dikatakan pendaftaran mengikut peringkat. Okey, ada juga yang mempunyai pendaftaran mengikut peringkat yang tinggi. Contohnya kalau bank ni mungkin mereka ambil peringkat mufti ke ya. Dan mana apa bukan ustaz-ustaz biasa tapi mufti. Dan juga kalau kita tengok pada yang lebih tinggi, contohnya Bank Negara Malaysia atau Suruhanjaya Security, mereka penasihat syariah mereka tadi itu diiktiraf oleh, contoh macam Suruhanjaya Security diiktiraf oleh yang di-Pertuan Agong. Makanya mereka akan ambil Islamic scholars yang mempunyai tahap pendidikan tinggi, level yang tinggi, yang mungkin memberi satu pandangan yang lebih jelas ya. Dan mereka ni adalah orang-orang yang ternama, tersohor lah. Okey, dan syarikat-syarikat terbabit ataupun penasihat syariah terbabit bebas memberi khidmat mereka, tetapi mereka dikatakan tadi bebas itu maknanya mereka boleh memilih siapa saja menjadi pelanggan mereka. Tapi perlu diingatkan, jika sekiranya penasihat syariah itu mendapat pengiktirafan Suruhanjaya Security atau Bank Negara Malaysia, jika sekiranya mereka mengambil pelanggan yang tidak ada kena-mena dengan Suruhanjaya Security atau Bank Negara, ia adalah pendapat mereka sendiri dan tidak ada kena-mengena dengan Suruhanjaya Security. Jadi tak boleh kata penasihat syariah ni bagus kerana
kami menggunakan penasihat syariah yang diiktiraf oleh SC. Ya betul, tetapi ia merupakan dua perkara yang berbeza. Dan pandangan syarikat terbabit terhad uh, kepada syariah, ya, dan tidak menjamin keuntungan. Bila mereka tak boleh kata ia ini syariah dan ianya boleh garanti untung, tidak. Syariah is syariah, tetapi jika perjalanan ataupun pentadbir urus perniagaan itu tidak bagus, ia juga tidak boleh menjamin keuntungan. Jadi apa yang perlu anda buat? Pertama, macam katakan tadi, buat kajian tentang tawaran tersebut. Adakah ianya munasabah? Ya, buat kajian, buat homework, dapatkan maklumat, dan jangan mudah terpedaya lah. Jangan cepat makan dengan apa yang ditawarkan. Sebab apa? Kadang-kadang skim-skim supama ni, mereka ni hanya nak dapatkan duit kita saja. Pulangan tu belakang cerita. Dan apa yang anda perlu lakukan seperti video-video yang lepas, saya kata buat penilaian secara bebas, tahu perniagaan, tahu industri, fahami perniagaan, prestasi syarikat itu macam mana, keuangan mereka macam mana, rekod lepas mereka macam mana, kenali pengarah syarikat, rekod mereka juga macam mana, dan dapatkan rekod atau dokumen mengenai pernyataan perniagaan mereka. Yang pastinya mereka tak boleh kata ianya rahsia, kami tak boleh bagi tahu. Ya. Jadi akhir sekali Cik nak pesan, jangan termakan dengan janji manis mereka, jangan terpedaya dengan janji pulangan yang tinggi. Ingat, apakah pulangan yang dijanjikan itu rasional, masuk akal, berfikir dengan waras, dan ingat, lagi sekali, tamak memakan diri, dan selamat berlabuh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sehingga kita bertemu lagi.